Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nona Suha binti Rohani. Nama metrik 10 DIB 21F1029. Institusi Ar-Rahnu menawarkan pinjaman berasaskan syariat Islam. Namun begitu, masih ada orang Islam yang masih memilih pinjaman bukan Islam dalam menyelesaikan masalah kewangan mereka. Kebanyakan institusi kewangan pada masa kini menawarkan pinjaman di antara menawarkan pilihan di antara konsep perbankan Islam dan konvensional untuk produk-produk kewangan mereka dan akaun simpanan, pinjaman sehinggalah pembiayaan. Sini, saya ingin berkongsi tentang faktor orang Islam yang masih memilih pinjaman bukan Islam dalam menyelesaikan masalah kewangan mereka. Yang pertama ialah akaun simpanan konvensional tiada persyaratan pematuhan dari segi syariah yang dipraktikkan. Di samping itu, hubungan antara pelanggan akaun simpanan konvensional dengan bank pula didefinisikan sebagai penghutang dan pemiutang. Yang kedua ialah akaun simpanan konvensional. Bank boleh menggunakan dana yang didepositkan untuk segala jenis pelaburan tanpa tertaluk kepada peraturan bagi larangan syariah. Tambahan pula, bank konvensional tidak melibatkan diri dalam perdagangan dan perniagaan kerana mereka hanya bertindak sebagai peminjam wang. Faktor yang ketiga dari segi pembiayaan, bank konvensional akan memberikan pinjaman berdasarkan faedah dan keuntungan dan akan diperolehi melalui faedah tersebut. Selain itu, bank konvensional yang boleh menyalurkan sebarang bentuk pembiayaan kepada semua jenis industri asalkan ia tidak menyalahi undang-undang. Dari segi yuran, tiada janji konvensional mempunyai kelebihan dari segi penjibatan yuran sekiranya anda ingin menambah jumlah pinjaman kerana anda hanya akan dikenakan hasil tanpa perlu membuat perjanjian. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Najwa binti Syukri, nombor metrik 10 DIB 21L1019. Konsep cagaran patuh syariah dengan nilai sewa serendah 3 sen sehari yang diperkenalkan oleh Yapim telah menarik minat orang ramai untuk menabung dalam bentuk emas dan mencagarkan kembali sebagai modal perniagaan. Ia sekaligus mengekang kes peminjaman wang tanpa lesen atau ALUNG kerana kebanyakan peniaga, terutama peniaga kecil, memerlukan modal namun sukar mendapat pinjaman wang. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Mujahid Yusof Rawal berkata, konsep cagaran rahmatan lil alamin yang diperkenalkan oleh Yapim itu juga mudah untuk dipohon. Sekaligus konsep rahmatan lil alamin dalam kluster sosial ekonomi dapat dijayakan melalui program Yapim ini, di mana Ar-Rahnu ni banyak sekali. Kalau tanya kepada siapa yang hadir tadi, modal berniaga, dia tak ada duit, dia nak pergi bank susah, dia berniaga kecil-kecil, kadang perlu RM20,000, RM10,000, RM11,000. So kita menyediakan konsep cagaran ini. Perkembangan Ar-Rahnu di Malaysia telah mencetuskan kesan yang positif sehingga membuka mata orang ramai, terutama dalam kalangan institusi bank dan institusi bukan bank, untuk memperkenalkan skim di dalam perniagaan mereka. Ar-Rahnu juga merupakan pemangkin ekonomi usahawan yang berniaga secara kecil-kecilan bagi mendapatkan modal perniagaan. Perkara ini juga selari dengan objektif kemasukan kewangan yang bertujuan untuk membasmi kemiskinan dan merapatkan jurang antara golongan kaya dan miskin dalam negara kita. Antara kelebihan Ar-Rahnu berbanding pajak gadai konvensional atau pinjaman bukan Islam ialah Ar-Rahnu menawarkan caj upah simpan sangat rendah jika berbanding dengan pajak gadai lain. Faktor lain ialah proses pinjaman Ar-Rahnu sangat mudah dan membantu peminjam di saat mereka benar-benar memerlukan wang dengan segera. Namun begitu, terdapat setengah masyarakat yang membuat andaian bahawa sistem gadaian Islam atau Ar-Rahnu dan sistem pajak gadai konvensional adalah satu sistem yang sama dan hanya berbeza dari segi nama sahaja. Oleh itu, orang ramai termasuklah umat Islam masih menggunakan perkhidmatan konvensional, termasuklah pinjaman daripada ALUNG. Hal ini dibuktikan berdasarkan suatu pemerhatian dan temu bual tidak rasmi. Faktor seperti malu, kesetiaan kepada pajak gadai konvensional dan kurangnya prosedur dan dokumentasi yang diperlukan oleh pajak gadai konvensional menyebabkan mereka lebih cenderung berurusan dengan pajak gadai konvensional.
Namun begitu, terdapat banyak kekurangan dan kesan negatif menggunakan perkhidmatan pajak gadai konvensional atau pajak gadai bukan Islam. Jadi, mari kita lihat dengan lebih lanjut atau teliti kesannya. Baik, kesan yang pertama ialah pajak gadai bukan Islam mengenakan bunga atau faedah yang boleh mencapai sehingga 24% setahun. Keuntungan ini merupakan faedah sebagai sumber hasil kepada pemberi peminjam. Faedah atau riba adalah diharamkan di dalam Islam. Firman Allah Subhanahu Wa Taala dalam surah Al-Baqarah ayat 275 yang bermaksud, orang yang sudah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya lalu terus berhenti yakni dari mengambil riba, maka baginya apa yang sudah diambilnya dahulu yakni sebelum datangnya larangan dan urusannya yakni terserah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Orang yang mengulangi yakni mengambil riba, maka orang itu adalah penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya. Riba juga merupakan punca hidup tidak berkat. Bentuk kehilangan berkat di dunia, harta mereka yang terbabit dengan riba mudah hilang atau habis melalui jalan tidak berfaedah sehingga dia rasa miskin dan fakir walaupun mempunyai wang yang banyak. Malah, harta itu menjadi asbab ringannya pemilih untuk melakukan maksiat, kefasikan dan menghinakan diri di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Oleh itu, hilanglah sifat amanah, cenderung kepada rasuah, penipuan dan juga tamak haloba. Daripada Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya riba walaupun lumayan, yakni dari sudut kuantiti, tetapi hasilnya akan membawa kepada sedikit dan papa. Riwayatul Ahmad. Sementara di akhirat nanti setiap amalannya di dunia tidak diterima. Berkatalah Ibnu Abbas, tidak diterima daripada pemakan riba, yakni yang menggunakan harta riba tadi, sedekahnya, hajinya, jihadnya dan persaudaraannya. Malah tidak keterlaluan. Dikatakan mereka yang mengamalkan riba seperti berzina dengan ibu bapa sendiri. Kerana Nabi SAW bersabda, riba mempunyai 73 pintu. Riba yang paling ringan yakni dosanya seperti seorang lelaki berzina dengan ibunya. Riwayat Ibnu Majah sahih menurut syarat Al-Bukhari dan Al-Muslim. Jadi, jelaslah bahawa sesiapa yang enggan dan masih berdegil untuk meninggalkan saki-baki riba dalam kehidupannya dengan sengaja, maka ia akan berada dalam posisi peperangan dengan Allah Subhanahu Wa Taala dan Rasulnya. Kesan yang lain menggunakan pajak gadai konvensional ialah mereka sering mengkhianati peminjam. Hal ini dikatakan demikian kerana penggadai tidak diberikan notis sekiranya barang gadaian mereka hendak dilelong atau tempoh masa yang membayar balik telah habis. Oleh itu, pihak pemberi gadaian tidak akan mengetahui bahawa tempoh masa yang membayar balik yang diperuntukkan untuk mereka telah habis dan barang gadaian akan dilelongkan. Sebagai contoh, anda sebagai peminjam gagal menebus dalam tempoh yang ditetapkan. Peniaga pajak gadai berhak melelong barang yang digadai sekiranya dinilai kurang daripada 100. Bagi barang yang dinilai lebih daripada RM100, jaga pajak gadai tidak boleh melelongkan sesuka hati, malah perlu ikut beberapa peraturan termasuk melantik pelelong berlesen untuk melakukan lelongan. Tetapi, banyak juga kes peniaga pajak gadai dan pelelong berlesen berpakat di mana peniaga itu akan membeli semula barang lelongan tersebut pada harga terendah. Ramai peniaga pajak gadai tidak memulangkan semula wang lebihan selepas lelongan dan ditolak jumlah hutang. Jadi, ini adalah satu pengkhianatan terhadap peminjam. Jadi, kesimpulannya ialah wa ahallallahu al-bai'a wa harrama riba. Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Oleh itu, sebagai umat Islam, kita haruslah patuh dan taat kepada perintah Allah dan menghindari larangannya dengan memilih pajak gadai Ar-Rahnu sebagai cara untuk mendapatkan modal perniagaan atau sebagai medium cagaran. Sekian, itu saja daripada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Siti binti alias nombor matrik 10 GIB 21F1033. Pinjaman bukan Islam mengandungi elemen yang dilarang syariah seperti riba dan gharar. Jadi untuk mengatasi hal ini, amalan pajak gadai Islam atau dikenali sebagai Ar-Rahnu telah diperkenalkan mengikut syariah. Di Malaysia, usaha murni ini telah dijalankan dengan memperkenalkan Ar-Rahnu sebagai alternatif
agar tidak ditindas oleh amalan riba dan garar yang merugikan diri sendiri. Samping mengikut syariah telah dimulai seawal tahun 1922. Dalam surah Al-Baqarah ayat 275, Allah SWT berfirman, sebabkan mereka mengatakan bahawa sesungguhnya berniaga itu sama sahaja seperti riba, padahal Allah telah menghalalkan berjual beli berniaga dan mengharamkan riba. Hadis daripada Jabir radhiyallahu anhu berkata bahawa Rasulullah SAW melaknat orang yang memakan riba, orang yang mewakilinya, orang yang membuat catatan mengenainya dan orang yang menjadi saksinya. Kemudian beliau bersabda, mereka itu semuanya sama. Hadis riwayat Muslim. Cara mengatasi masyarakat Islam hari ini supaya memilih pinjaman berdasarkan syariat Islam berbanding dengan pinjaman bukan Islam, yang paling utama ialah pendedahan daripada ibu bapa berkaitan pinjaman Islam kepada anak-anak. Ibu bapa seharusnya memberi pendedahan awal pada anak-anak amalan pajak gadai Islam dari kecil supaya mereka tahu kepentingan pajak gadai Islam dan terlindung dari amalan riba dan garar. Seterusnya, ibu bapa perlu menerangkan kepentingan pajak gadai Islam kepada anak-anak agar apabila mereka dewasa, mereka tidak akan termakan dengan kata-kata masyarakat yang menganggap institusi gadaian hanya diperlukan oleh orang susah dan orang yang miskin sahaja. Banyak kelebihan pajak gadai Islam ataupun Ar-Rahnu pada masyarakat, terutamanya yang beragama Islam. Seterusnya, pihak media massa hendaklah main peranan dengan memaparkan kebaikan Ar-Rahnu seperti iklan di semua platform yang menggunakan rangkaian internet seperti Facebook, YouTube, Instagram, Twitter dan iklan di televisyen. Hal ini lebih mudah untuk disebarkan pada ramai orang berkaitan Ar-Rahnu, terutamanya ketika mereka sedang menggunakan rangkaian internet, agar pendedahan berkaitan dengan Ar-Rahnu dapat diterapkan dan diperluaskan. Media massa juga dapat menyebarkan kebaikan Ar-Rahnu pada masyarakat melalui keratan akhbar. Pajak gadai Islam ataupun Ar-Rahnu bukan hanya khusus pada masyarakat yang beragama Islam, tetapi juga untuk masyarakat yang bukan Islam. Pelibatan orang bukan Islam dalam Ar-Rahnu merupakan petanda bahawa Islam itu mudah dan boleh diterima dalam semua keadaan. Kehadirannya bukan untuk membebankan umat, tetapi untuk memberikan kemudahan kepada mereka. Kesimpulannya, masing-masing hendaklah mainkan peranan agar pajak gadai Islam ataupun Ar-Rahnu dapat dikenali dengan lebih meluas supaya manfaatnya dapat dirasai dan diperolehi bersama.